Dunia Islam terbentang dari sejauh Afrika Barat hinggalah ke Asia Tenggara. Dengan peperangan di Iraq, Libya, Syria dan Yaman, konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan, semenanjung Sinai di Mesir dan keganasan di wilayah Palestin, tentera rantau ini perlu menyesuaikan diri dengan perang konvensional dan tidak simetri dengan pantas. Daripada senarai ini, negara paling banyak berbelanja untuk ketenteraan adalah Arab Saudi, dan pada tahun 2017, perbelanjaan negara ini adalah ketiga tertinggi di dunia menurut Bank Dunia. Namun, bajet yang besar bukanlah segala-galanya. Global Firepower Index yang digunakan untuk menghasilkan ranking telah melihat beberapa faktor, termasuk kualiti persenjataan, jarak peluru berpandu, latihan, pakatan, tenaga kerja dan kekuatan industri pertahanan setempat sebagai apa yang menentukan kekuatan sesebuah angkatan. Suka kami kongsikan 10 negara Islam dengan pasukan tentera paling kuat di dunia untuk pengetahuan anda. Angka terbaru menunjukkan Maghribi mempunyai belanjawan pertahanan sekitar RM14 bilion. Jumlah populasi negara ini hampir 34 juta dengan tenaga manusia yang ada sebanyak 17 juta dan 373,000 kaki tangan tentera. Daripada jumlah itu, seramai 198,000 adalah kaki tangan aktif dan kaki tangan simpanan adalah seramai 175,000 orang. Walaupun dengan kekuatan yang agak ramai, ia amat mencabar bagi Maghribi kerana memiliki antara bajet yang paling rendah bagi negara Timur Tengah. Tentera negara ini telah terlibat dengan wilayah Sahara Barat yang dipertikaikan serta meronda sempadannya yang panjang. Syria mempunyai bajet ketenteraan sebanyak 7.73 bilion dan selepas lebih dari 6 tahun berperang, pasukan tentera Syria adalah bayangan ketenteraan yang terdahulu. Negara ini mempunyai populasi seramai lebih 18 juta orang dan mempunyai tenaga manusia tersedia seramai 11 juta orang. Jumlah kekuatan tentera Syria adalah 304,000 orang dan yang aktif adalah seramai 154,000. Tentera mereka diperkuat oleh militer Iran, tentera Rusia dan militer tempatan yang memelihara rejim Assad. Selepas mengalami kerugian besar, pembelotan berleluasa dan keletihan kerana terlibat dalam begitu banyak peperangan. Walaupun Malaysia tidak pernah berperang dalam konflik konvensional sebelum ini, ia mempunyai tentera moden dengan postur strategik yang seimbang antara kekuatan tentera laut, pemodenan teknologi dan keunggulan pasukan udara. Sehingga tahun 2017, Malaysia mempunyai populasi seramai lebih 31 juta orang dengan tenaga manusia yang tersedia sekitar 15 juta orang. Jumlah kaki tangan tentera adalah seramai 420,000 orang dengan kaki tangan aktif seramai 110,000 orang dan 310,000 orang kaki tangan simpanan. Tetapi satu konflik yang telah melibatkan Malaysia adalah dengan China terhadap tuntutan ke atas Laut China Selatan. Malaysia juga menjadi anggota pasukan pengaman PBB yang aktif. Walaupun bergelut dengan keterbatasan kewangan dan ketidakstabilan mata wang, pasukan tentera Malaysia terus berkembang dan semakin moden. Ia menghadapi cabaran memadamkan aset yang tidak sesuai dengan ancaman domestik dan antarabangsa yang mereka hadapi.
Dari segi saiz, Algeria adalah negara Arab yang terbesar dan telah melabur secara mantap dalam tentera sejak kemerdekaan. Tentera Kebangsaan Raya Algeria telah aktif sejak ditubuhkan, bermula dengan terlibat dalam Perang Berdarah untuk Kemerdekaan, perang saudara yang mengerikan yang digelar The Black Decade, diikuti oleh lebih dari 2 dekad memerangi keganasan dan melindungi sempadannya yang penting. Ia satu-satunya negara selain China yang memperoleh sistem peluru berpandu Rusia S-400. Algeria mempunyai sempadan yang menyusahkan dengan negara-negara jiran lain termasuk Libya dan Mali. Ia juga secara aktif menyokong Front Polisario yang mana sedang cuba mendapatkan kemerdekaan Sahara Barat dari Morocco. Tentera Arab Saudi dikatakan sebagai tentera terbaik di rautanya. Dalam beberapa tahun yang lalu, ia telah bertempur dalam Perang Berdarah di Yaman sebagai ketua gabungan bersekutu. Ketika Yaman menjadi saksi terhadap kekuatan tenteranya, perang yang berpanjangan itu telah menarik perhatian antarabangsa terhadap jumlah nyawa yang terbunuh dan pejuang kemanusiaan bimbangkan masalah kelaparan serta penyakit di negara yang dilanda perang. Tentera Pakistan adalah sangat kuat dengan tradisi tentera yang sangat panjang. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, ia telah memanfaatkan pelibatan yang lebih kuat dengan Arab Saudi dan China untuk memodelkan tenteranya dengan pertukaran teknologi tentera berat dan pembangunan senjata. Dari segi operasi, Pakistan mempunyai salah satu tentera terbesar di rantau ini dengan doktrin senjata gabungan yang kuat disokong oleh perkhidmatan perisikan yang mantap dan kemahuan konsisten untuk membangunkan kapasiti industri pertahanan serta mengeluarkan senjata api moden. Ia juga merupakan salah satu daripada beberapa negara di dunia yang mempunyai keupayaan nuklear. Persatuan Kawalan Senjata menyatakan bahawa Pakistan mempunyai peledak nuklear sebanyak 140 unit dan tersenarai sebagai negara dengan senjata nuklear ke-6 terbesar di dunia. Dengan Indonesia bakal menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia menjelang 2050, tenteranya terus berkembang pesat. Dari segi kekuatan anggota, Indonesia adalah yang paling kuat dalam senarai ini. Selain daripada kaki tangan tugasnya yang aktif, negara ini juga mempunyai 281,000 anggota para tentera tambahan. Tenaga kerja, ekonomi dan pengaruh politik dimiliki oleh Indonesia cukup untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan dalaman kerana ia mengejar strategi pelbagaian tentera yang agresif. Baru-baru ini, ia menggunakan strategi anti-access atau area deny menjadikannya lebih kuat berbanding jirannya. Sementara ia mensasarkan 274 kapal tentera laut, 10 skuadron pejuang dan 12 kapal selam. Keupayaan yang dimodenkan Indonesia mungkin menjadi pendahulu kepada cita-cita serantau yang lebih besar pada masa hadapan. Iran mempunyai lebih ramai anggota ketenteraan berbanding negara lain di Timur Tengah dengan tambahan 125,000 dalam Kor Pengawal Revolusi Islam serta militer serantau lain berasal dari negara-negara yang berbeza. Ia juga berjaya menguruskan militer yang besar dengan berkesan sambil bekerjasama dengan mereka ke atas postur tenteranya keseluruhannya melalui penggawai dan kepimpinan yang diuji.
Beberapa tahun yang lalu, Iran telah membangunkan industri pertahanan negara yang penting dan membuat kemajuan besar ke arah menjadi negara nuklear. Angkatan bersenjata Iran juga dilihat terutamanya kuat dalam peperangan asimetris. Iran juga telah menyediakan sokongan teknikal dan ketenteraan yang luas kepada rejim Assad di Syria dan Houthis di Yaman. Dengan kemunculan Presiden Abdul Fattah al-Sisi, tentera Mesir telah diberikan pemerintahan secara bebas untuk mengembangkan dan menanamkan dirinya dalam hampir setiap aspek masyarakat Mesir. Ia juga diberikan kebebasan ke atas anggaran pertahanan yang lebih besar, pengecualian cukai dan kontrak swasta yang menguntungkan. Tentera Mesir telah membuat kemajuan besar dalam memadamkan tenteranya sejak Abdul Fattah mengambil kuasa dengan perolehan secara beransur-ansur dari segi senjata terkini dan merombak rantai bekalan serta perhatian yang diberikan kepada angkatan lautnya. Mesir masih berjuang untuk menangani pemberontakan di Semenanjung Sinai selama beberapa tahun. Angkatan bersenjata Turki telah berada pada kedudukan yang aktif selama beberapa tahun. Di samping kehadirannya yang penting di Syria, Turki telah membangunkan sebuah industri pertahanan yang kuat, pembuatan pesawat bersenjata yang berautonomi, peluru berpandu pelayaran yang canggih, kereta kebal tempur asli yang canggih dan helikopter serangan yang hebat. Ia bukan sahaja merupakan pasukan ketenteraan terkuat dalam dunia Islam dan Timur Tengah, tetapi juga menduduki tempat ke-11 di seluruh dunia oleh Indeks Firepower Global, satu kedudukan di atas Jerman. Turki juga telah mendirikan pangkalan operasi besar di Qatar dan Somalia bagi memperluaskan jangkauan geopolitik dan memaksimalkan kapasiti unjuran. Sekadar itu sahaja dulu info yang dapat kami sampaikan kepada anda. Semoga info yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada anda semua, insya-Allah.